JAKIM.TV menyatukan ummah global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para penonton yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita diketemukan untuk membicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan implikasi ataupun juga kesan daripada ibu tumpang. Kita sebenarnya tidak dapat menafikan tentang persoalan ibu tumpang ini merupakan satu persoalan yang berkaitan dengan unsur inovasi sebenarnya, kerana dalam hal yang berkaitan dengan ibu tumpang ini, aspek inovasi yang berlaku sebenarnya di dalam dunia perubatan. Teknologi perubatan yang sedemikian canggih dari semasa ke semasa telah menemukan cara bagi katanya menyelesaikan masalah, walaupun kadang-kadang sebenarnya menimbulkan masalah. Jadi hal yang berkaitan dengan ibu tumpang ini sebenarnya adalah satu aspek yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan dunia perubatan. Jadi maknanya sekarang ini sesuai dengan Karnival Inovasi Islam ini, mungkin tajuk ini wajar kita lihat ataupun wajar kita kupas, dan bersama-sama itu juga kita akan cuba melihat kesan daripada kaedah ataupun juga hal yang berkaitan dengan ibu tumpang ini, ataupun dalam bahasa Inggeris yang disebut sebagai surrogate ataupun motherhood. Dan sebenarnya kalau kita hubungkan dengan soal inovasi, sebenarnya hal yang berkaitan dengan ibu tumpang ini yang seperti yang saya jelaskan tadi merupakan perkara yang secara langsung berkaitan dengan inovasi, kerana ia sebenarnya inovasi itu sendiri merujuk kepada hal yang berkaitan dengan idea, dengan metod, dengan peralatan-peralatan baru yang ditemui. Dengan itu maka dalam kes yang berkaitan dengan dunia perubatan misalnya, tentulah hal ini merupakan satu aspek yang berkaitan dengan inovasi. Jadi kalau kita tinjau dari segi Islam pun, aspek yang berkaitan dengan inovasi ini adalah perkara yang sebenarnya digalakkan oleh Islam. Sekalipun galakan itu tidak bermakna kesemua sekali aspek yang berkaitan dengan inovasi itu dibolehkan oleh Islam. Kalau kita tinjau inovasi, dan tentunya inovasi ini memerlukan kepada soal penyelidikan, soal research yang mendalam dan sebagainya. Kemudian dalam Islam, aspek yang berkaitan dengan research, berkaitan dengan penyelidikan dan sebagainya ini merupakan satu yang amat core sebenarnya di dalam Islam. Kerana kalau kita lihat dalam Islam, ayat yang pertama sekalipun diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Iqra. Tapi Iqra pun bismi rabbik. Kalaulah kita cuba hubungkan soal Iqra itu baca, kemudian baca itu dikaitkan dengan soal penerokaan, maka penerokaan ilmu yang diperolehi daripada pembacaan dan sebagainya itu, research yang dilakukan menerusi pembacaan dan sebagainya itu haruslah ditundukkan kepada unsur tauhid bismi rabbik tersebut. Di sinilah yang saya nak hubungkan sebenarnya dengan aspek ibu tumpang ini, di mana ibu tumpang ini merupakan satu aspek sebenarnya inovasi yang dibawa oleh dunia perubatan barat sebenarnya, dunia perubatan atau yang seolahnya melakukan research, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, tetapi penyelidikan, research dan yang berkaitan itu tidak ditundukkan sebenarnya kepada ketauhidan ataupun unsur-unsur bismi rabbik seperti mana yang terdapat dalam apa yang dikehendaki oleh Islam tersebut. Kerana itulah kita dapati aspek yang berkaitan dengan ibu tumpang ini, kalau diperhatikan, ia merupakan satu perkara yang kelihatannya tidak begitu, satu yang boleh menggugat sebenarnya, menggugat sistem kekeluargaan, menggugat aspek-aspek yang berkaitan dengan keturunan, nasab dan sebagainya, yang dengan itu maka
Islam sebenarnya tidak memberikan laluan kepada hal-hal yang sebegini, sekalipun ia adalah satu inovasi yang jelas. Walaupun Islam seolahnya menggalakkan aspek yang berkaitan dengan inovasi, tetapi tidak bermakna setiap penemuan daripada inovasi yang dilakukan, sama ada idea ke, sama ada metod ke, sama ada peralatan ke dan sebagainya, mestilah ia ditundukkan secara yang jelasnya kepada ketauhidan, kepada unsur-unsur tauhid tersebut. Kerana itu ini adalah satu kerangka yang jelas dalam Islam. Sebab kalau kita perhatikan, dalam Islam juga menggalakkan aspek ijtihad. Dan aspek ijtihad ini sebenarnya muncul daripada keadaan nature kepada Islam itu sendiri. Kerana Islam, tabi'i kepada Islam itu ada perkara-perkara yang sifatnya adalah bersifat ketuhanan. Dengan maksud bahawasanya apa pun juga yang telah dibawa ataupun dimaklumkan, diberitahu melalui Quran ataupun Rasulullah SAW, kita perlu terima dan tidak boleh melakukan apa-apa perubahan pun. Itu satu aspek yang ada dalam tabi'i ataupun nature Islam tersebut. Misal katakan sembahyang subuh diperundangkan ataupun diuntukkan kita lakukannya dalam bentuk 2 rakaat sahaja, dan kita tidak boleh membuat inovasi apa-apa dari aspek tersebut. Kerana ini perkara yang sudah merupakan satu tabi'i ketuhanan yang mungkin yang sememangnya tidak boleh diijtihadkan lagi. Namun ada satu aspek lagi yang berkaitan dengan tabi'i kemanusiaan dalam Islam tersebut, yang memberikan ruang sebenarnya untuk kita berijtihad dan memberikan ruang kepada kita secara seluas-luasnya untuk berinovasi, sekalipun inovasi itu juga mesti ditundukkan pada aspek tabi'i ketuhanan tadi. Itu yang berkaitan dengan soal inovasi dan juga apa yang dikehendaki oleh Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita jumpa lagi setelah berehat sekejap tadi. Kita nak sambung apa yang telah saya katakan tadi berhubung dengan soal inovasi dan kaitannya dengan soal ibu tumpang yang menjadi tajuk kita pada pagi ini. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada ibu tumpang ini, adalah satu teknik ataupun satu cara ataupun satu metod yang ditemui oleh kalangan saintis barat, khususnya dalam bidang perubatan, di mana unsur-unsur ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan percantuman dan persenyawaan manusia itu dimasukkan ke dalam rahim ibu yang bukan memiliki sama ada ovumnya ataupun juga spermanya. Jadi sperma dan juga ovum yang diambil daripada pihak lain dimasukkan ke dalam rahim ibu yang berkenaan. Lalu dia disuburkan di dalam rahim itu dan akhirnya nanti dia akan dilahirkan seperti yang anak-anak lain di dalam rahim ibu yang tidak tumpang. Jadi maknanya sekarang ini ada kemungkinan-kemungkinan, misal katakan sekarang ini pelbagai kemungkinan yang akan terjadi hasil daripada aspek ibu tumpang ini yang sebenarnya telah berjaya dilakukan oleh ahli-ahli perubatan barat, dan bermula daripada tahun-tahun 70-an lagi sebenarnya perkara ini sudah dilakukan, dan sudah agak besar jumlahnya juga yang melakukan perkara yang sedemikian, yang seperti ini. Namun kalau kita perhatikan di situ, dalam pandangan Islam berkaitan dengan soal ibu tumpang ini, Islam dan malahan Majlis Fatwa Kebangsaan kita pun sudah memfatwakan bahawasanya
ibu tumpang ini adalah diharamkan. Kerana pengharamannya itu disebabkan oleh ada hal-hal